Saya baru sambil-sambil tunggu tuan-tuan ke bilik ayak tadi, terima mesej daripada kawan mengatakan hari ni 11 bulan September kan. Hari ni 12 hari dah. Semalam ulang tahun 11 September. Kejadian pada tahun 2001 tu, di mana dua buah bangunan di Amerika tu yang menjadi lambang kemegahan Amerika diserang. Kita tahulah peristiwa itu yang mengubah lanskap dunia sebenarnya, terutamanya di kalangan kita lah orang Islam. Sebab lepas daripada kejadian itu timbulnya apa yang disebut di barat sebagai Islamofobia. Islamofobia ni maknanya satu pandangan negatif, bukan hanya pandangan, sebenarnya sikap dan perlakuan negatif terhadap orang Islam yang menyebabkan orang Islam melalui banyak kesusahan lah. Itu juga kejadian yang dirangka dan dicipta oleh Amerika untuk menghalalkan campur tangan mereka di beberapa buah negara Islam, antaranya termasuklah menggerakkan tenteranya di Afghanistan, yang langsung tak ada kaitan pun dengan kejadian September 11 tu. Banyak lagi lah kalau yang kita perhatikan. Tahun 2007 rasanya saya pergi ke Hawaii, 3 jam saya kena tahan di airport di Hawaii tu. Sebab Hawaii ni pintu masuk ke Amerika sebenarnya. Maknanya kalau kita masuk Hawaii tu, daripada Hawaii itu penerbangan ke tanah besar Amerika dikira sebagai penerbangan domestik. Jadi di Hawaii itu memang sekatan agak kuat, ya. Dan saya kena tahan di situ kerana saya ada jambang lah. Bila ada jambang ni mereka takut. Selepas September 11 tu orang Amerika cukup takut dengan orang yang ada jambang. Bodoh tak ada arah buat ni. Dia takut kat jambang saya bah. 3 jam. Dia bukan buat apa-apa, dia suruh saya duduk situ 3 jam. Lepas tu dia main tanya nama mak, tanya nama bapa. Dia tak tanya Islam ke tak? Tanyalah terus terang kan. Lepas tu dia tanya nama ada bin ke tak. Pasal dia kata bin ni geng bin Laden lah. Dia tak tahu di Malaysia ni bin semua. So saya kata bodoh apa ni. Dia tanya saya tahun 2007 tu pernah masuk Amerika ke tak. Saya kata pernah lah, tahun 86 saya masuk Amerika, tahun 88 saya keluar. Lagi saya kata tak pernah, saya takut dia ada rekod. Bila saya kata pernah, dia kata kena tunggu. Dia nak, sebab tu subuh kan pukul 7 pagi flight daripada Korea masuk ke Hawaii. Jadi dia kena tunggu office besar di Washington buka. Itu 4 jam beza masa. Dia cek rekod saya. Dia cek rekod saya masa saya belajar. Saya ada ambil revelry menembak. Saya boleh tembak tepat masa tu. Dapat A kelas tu. Jadi dia ada bin, ada jambang, boleh tembak tepat pula. Jenuh 3 jam. Duduk saja. Baik, kita sambung lah. Tu ada 2 kerusi lagi, orang tak mau lah. Kerusi bebas ke apa? Pasal dia pun berebut kerusi di Sabah tu. So, abang lepas sini ada kerusi kosong. Baik, kita nak sambung lah. Kita nak sambung. Apakah prinsip-prinsip dalam penyampaian khutbah ataupun pengucapan awam lah. Saya bubuh 2 sekali senang, ya. Yang pertama sekali prinsip ni saya ambil gabungan, ya. Saya ambil daripada kitab yang ditulis oleh Aristotle, buku yang ditulis oleh Aristotle ini 350 BC lebih kurang, maknanya 350 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Orang Greek purba ni, orang Greek zaman Greek purba dulu, dia sudah ada
sekolah khas untuk melatih orang bercakap. Ini zaman kegemilangan Greek lah, dan salah seorang daripada ahli fikir dia yang terkenal itu namanya Aristotle. Kalau tuan-tuan baca dalam kitab Arab dia sebut Aristo. Aristo, dan dia menggariskan ada 3 prinsip asas. Kemudian daripada zaman dia itu, zaman Rom, 2 orang sarjana lagi yang bernama Cicero dan juga Quintilian menambah 2 lagi, jadi 5. Jadi prinsip ni kemudiannya di zaman kegemilangan Islam tahun 10 lebih kurang itu di Andalusia, ulama pada waktu itu mengkaji balik ilmu-ilmu yang ditinggalkan oleh orang Greek ni. Kemudian mereka menterjemah kebanyakan kitab-kitab itu ke dalam bahasa Arab. Orang putih pula daripada Eropah, masa itu zaman gelap. Zaman gelap ni zaman Eropah tak tentu arah, kotor, lepas tu duk takut kena naga, kan? Depa ni yang mai menuntut ilmu di Andalusia tu, di Cordoba tu, dan mereka membawa balik ilmu orang Islam ni untuk memajukan Eropah. Maka Eropah pun terlepas daripada zaman gelap menjadi zaman kebangkitan, disebut Renaissance. Sebab itu kalau kita pergi ke University Oxford pun, banyak di perpustakaan, di kutubkhanah lama itu banyak kitab-kitab dalam bahasa Arab. Maknanya awal penubuhan University Oxford itu, ilmu dikaji dalam bahasa Arab juga, di UK itu pun. Jadi yang saya nak kongsi dengan tuan-tuan, apakah prinsip apabila kita nak bercakap tentang khutbah ni, kita kena tahu prinsip dia. Macam mana caranya untuk mempertingkatkan komunikasi khutbah kita itu. Yang pertama, pengumpulan isi. Jadi pengumpulan isi ini sebenarnya yang ini tanggungjawab penulis khutbah lah, kan? Tapi kalau kita nak ubah suai sikit-sikit, saya tak tahulah Jabatan Agama Islam Pulau Pinang ni diizinkan ke tak, kan? Tapi bagi saya, apa guna kita bercakap kalau macam contoh tadilah, kalau bercakap di Kuala, kita bercakap tentang pokok getah, dah tentu dah mesej tu tak sampai, kan? Kita nak kena orang kena ubah suai supaya sesuai dengan anak karya kita. Sama juga lah kalau di masjid universiti, di UPM duk cakap pasal pokok getah. Lah ni orang pertanian pun kita dah cara moden dah. Orang tabak baja pun dah pakai drone lah. Madar pun dah pakai drone lah. Macam tu. Jadi maknanya tak boleh cara lama lah, dia kena perbarui. Okay. So dalam kita nak berkhutbah pun, nak berucap ni, yang pertama kumpul isi. Kumpul isi. Sokrates, kalau kita Arab dia Sokrates kata, dia kata kita boleh lihat kebijaksanaan orang yang berkata-kata itu dari isi bicaranya. Maknanya apabila orang tu bercakap, apabila orang tu berkhutbah, daripada isi itu kita boleh tahu adakah orang yang bercakap ini bijak ataupun tidak. Bijak ataupun tidak. Hari Rabu lepas, Rabu 9 bulan Selasa, saya buat program 1 hari bengkel untuk melatih penulis teks ucapan Kementerian Pengajian Tinggi. Dulu saya duk tulis teks untuk menteri, sampai ke Timbalan Perdana Menteri lah masa tu, Datuk Seri Najib dia Timbalan Perdana Menteri. Saya duk tulis teks untuk dia. Bukan saya seorang lah, kita ada tim kita. Jadi saya kata, apabila kamu menulis teks untuk bos kamu, yang pertamanya isi kena ada lah. Melainkan kalau bos tu sendiri dia bagi tahu dia nak cakap tentang apa. Setengah bos ni dia kata hang tulis teks, esok aku nak pergi rasmi majlis ni macam ni. Dia tak bagi isi. Maknanya kita, tanggungjawab kita lah untuk cari isi. Jadi kalau ada yang menulis khutbah, maka sama juga prinsipnya, kena kumpul isi. Sebab daripada isi itu menampakkan kebijaksanaan orang yang berkata-kata. Dan khotib lagi payah ni pasal apa? Teks itu disediakan oleh orang lain, kan? Kita nak kena baca, nampak bijak ke tak? Kita hak tulis dia. Tambah kalau kita baca salah, lagi teruk. Kalau kita bercakap sendiri, senanglah kita boleh
boleh cari ni. Tapi banyak kali kita tengok orang yang bercakap tu, kita tak nampak pun kebijaksanaan dia. Ya. Bijaksana ni satu perkataan besar. Dia bukan setakat cerdik je. Bijak ni di atas lagi daripada cerdik, tinggi lagi daripada cerdik. Malah setengah sarjana mengatakan bahawa bila kita sebut bijak, kalau dalam bahasa Inggeris dia kata wisdom lah, wise. Bahasa Arab ni hikmah. Sebab tu setengah sarjana kata dia ada kaitan dengan nur yang dipadukan di dalam keintelektualan, kecerdikan, kemampuan berfikir minda manusia. Dia sampai ke situ. Sebab tu kalau kita ambil contoh kebijaksanaan, orang selalunya mengatakan perjanjian Hudaibiyah itu sebagai satu contoh untuk menampakkan kebijaksanaan Rasulullah SAW. Jadi masalah lah ni, di universiti tak nampak dah kebijaksanaan. Puak-puak profesor pensyarah pun tak bijak dah. Bila puak-puak tu tak bijak, macam mana anak murid nak bijak? Dan puak-puak tu nak bijak macam mana kalau sibuk duk mengejar ranking yang takkan bawa kita ke mana-mana? Duk sibuk nak ranking, kita nak jadi universiti yang ke-100 terbaik dalam dunia. Terbaik dari sudut apa? Pasal apa nak kejar ranking sangat? Supaya satu dunia tahu kita punya ranking tinggi. Nanti pelajar luar negara mai ke tempat kita. Pelajar luar negara tu seorang dia bayar 3 kali ganda daripada pelajar dalam negara. Hak tu yang duk ligan sangat tu. Duit masuk banyak. Jadi dapatlah beribu-ribu pelajar luar negara. Pakat celapuk mai daripada mana? Mai daripada China. Yang ramai lah. Hak mai daripada China ni cakap Melayu dah memang tak faham lah. Cakap orang putih pun tak erti juga. Tapi peraturan kita, bila ada pelajar luar negara, maka kuliah kita hendaklah dibuat dalam bahasa Inggeris. Bila saya kuliah dalam bahasa Inggeris, Cina tu tak faham juga. Yang budak-budak Melayu ni pun tak faham. Itu siapa yang faham? Itu cakap seorang itu. Banyak tahun dah dia cakap seorang. Jadi mana bijaksananya? Sebelum kita gila ranking ini, sebelum kita mengharapkan daripada luar negara, pelajar-pelajar luar negara, kan, budak-budak daripada dalam. Bila budak-budak dalam ni mai daripada Kelantan, budak Terengganu, bukan budak-budak daripada Pekan. Semata-mata ada agak mai daripada kampung-kampung yang cakap orang putih tak erti. Tapi kita bercakap Melayu, dia cakap Melayu, dia faham lah. Lepas 4-5 tahun kita suruh dia, bolehlah cakap orang putih. Tapi dia lebih selesa bercakap bahasa Melayu. Tak apalah, pendidikan ini basic, asas pendidikan ini di mana pun, pendidikan paling berkesan apabila dilakukan dalam bahasa ibunda. Itu prinsip. Pergilah Korea hari ni, tengok sekolah dia, tengok universiti dia, cakap Korea semua. Jurusan tertentu sahaja dalam 2 bahasa. Bukan saya kata jangan cakap orang putih, saya cakap orang putih juga. Tapi ada beza menguasai bahasa dengan mencintai bahasa orang. Cakap orang putih bunyi macam putih lagu mana pun, kita ni Melayu. Bahasa Melayu tu bahasa kita, bahasa ibunda. Ini masalah lah kalau kita sendiri meragui bahasa kita. Hamka tulis tafsir itu kan bahasa Melayu. Itu sebabnya tafsir Hamka itu menjadi tafsir yang paling hampir dengan kita, yang mudah kita faham, kerana dia ditulis dalam bahasa kita. Ini pengumpulan isi. Macam mana nak kumpul isi ni? Ada banyak caranya. Tetapi yang pertama dan utama, tidak ada jalan pintas. Dalam apa-apa pencarian ilmu, kita tak boleh lari daripada membaca. Tak kiralah siapa pun kita, hebat macam mana sekalipun, tang baca, kena baca. Yang ni yang orang kata lemah. Baca apa? Baca kitab, baca buku, baca makalah,
artikel. Kalau di universiti tu kita baca makalah dalam jurnal. Ya. Baca risalah. Indahnya Islam ini ayat pertama lagi turun suruh baca lah. Tapi kita yang paling banyak tak baca. Ya. Tak ada agama lain suruh baca. Ya, ayat pertama lagi Iqra selalu dah suruh baca lah, baca. Baca. Maknanya kalau kita ambil secara harfiah, bacalah. Kalau ditafsirkan lagi artinya cari ilmu. Baca itu cari ilmu. Sebab Islam itu satu-satunya agama yang diasaskan daripada ilmu, seperti mana yang saya sebutkan tadi. Sebab itu semua ibadah kita itu kena berakal. Sebab bila hanya berakal saja tahu ilmu, apabila ada ilmu tahu rahsia di sebalik ibadah itu. Apa falsafahnya. Barulah dapat menghayati. Kalau tidak, orang rokok kita rokok, orang sujud kita sujud, tapi tidak tahu rahsia apa di sebalik solat itu. Baru-baru ni baru kelang kabut, baru kita tahu, oh rupanya sujud selepas beberapa saat akan menyebabkan darah sampai ke penghujung saraf yang paling kecil dalam otak. Yang jumpa tu orang putih. Yang heran pasal apa orang Islam ni duduk sujud dan dia pakai bedah otak. Apabila dia bedah banyak-banyak otak yang dia bedah, dia kata hanya otak orang Islam saja yang dia nampak segar. Otak orang lain tak segar, kecut. Itu dia duduk kaji pasal apa ni dia otak dia segar. Kaji. 5 kali sehari dia bertunduk, dan apabila dia bertunduk sujud itu darah sampai. Sehingga darah ni kalau dia tak sampai, macam orang yang sakit apa? Yang sakit paru-paru tu kan. Bila darah tak sampai, paru-paru tu lama-lama dia mati. Bila dia mati tu, bila ayak masuk, dia tak boleh perah keluar ayak. Itu yang kata pneumonia. Yang orang kena kanser paru-paru tahap 4 apa semua tu, paru-paru tu matilah. Oksigen tak boleh masuk, tu dia cakap tu tak lama. Orang kena hantar laih. Jadi sama dengan otak kita. Darah sampai ke penghujung kali. Baru tahu. Orang suruh ikhra, orang suruh baca, orang suruh kaji. Ini dia berantaian itu, berantai-rantai. Ya, apabila perintah membaca artinya perlu ada yang menulis. Bagaimana nak menulis kalau tidak dilakukan penyelidikan dan kajian? Ya. Maka dengan tersendirinya perintah membaca itu dia berantai-rantai sampailah perintah untuk membuat kajian penyelidikan, pengamatan, penulisan. Itu semuanya adalah merupakan sepatutnya kerja kita orang Islam. Sebab itu di universiti kalau saya bercakap soal ni, tak sepatutnya ada orang mempersoalkan kenapa kita perlu buat kajian. Ada banyak benda untuk kita kaji. Alam ciptaan Allah luas, ilmu Allah itu terlalu luas. Banyak benda yang kita tak tahu yang kita kena kaji. Saya masuk UPM baru tahu rupanya ada orang duk kaji belah biji cabai. Tahun 80 saya masuk UPM dulu, Bachelor Sains Pertanian. Belah biji cabai. Balik abang kat mak saya kata, belajar apa sampai lagu tu? Kata belah biji cabai tu, nak tengok tam mana dia buat bagi cabai tu jadi pedas. Jagung kan, depa kahwin jagung tu sampai jadi kala macam-macam, berselang-selang pun ada. Kaji pasal apa jagung rongok. Orang kampung kata nampak masa tanam tu duk cakap. Dia tanam jagung kena sengap. Baru dia jadi tungkuih jagung tu rapat. Duk sambil duk sembang, rongok.
Bila kami kaji di UPM, tak ada kaitan dengan sembang. Dia rongak tu pasal lain. Itu suruh kaji kan. Dia kena baca. Kita kena baca banyak, Masya Allah, ilmu Tuhan. Saya buat master di Amerika. Saya kaji masalah ketak bila nak bercakap, sebab saya dalam bidang komunikasi. Ilmu ketak ni saja 2 tahun kaji tak habis. Kata tarik karung ni kan, ketak tarik karung tu 2 tahun. Masya Allah, ilmu Allah cukup banyak. PhD 3 tahun setengah. Saya kaji ucapan Dr. Mahathir untuk tengok pemikiran dia. Macam mana bagus sungguh. Dia auta sampai kita tengah. Bukan kita aja tengah. Sampai orang luar negara dia tengah. Saya kata 3 tahun setengah saya kaji. 22 tahun punya ucapan. Kaji. Oh, lagu ni rupanya. Yang kata automatik. Itu kata ilmu Allah ni. Banyak macam-macam. Yang kadang-kadang kita tak boleh bayang. Tak boleh nak bayang. Dalam segenap bidang macam-macam. Dalam segenap bidang. Yang mengkaji ilmu Al-Quran lagi lah, macam-macam rahsia-rahsia Al-Quran dan sebagainya. Dan ramai yang bukan Islam, apabila mereka mengkaji betul-betul, menulis, membaca dan sebagainya, akhirnya mereka mendapat hidayah. Contohnya yang mengkaji mumia Ramses Firaun, dia bedah tengok mayat kering tu, mayat kering Firaun tu kan, dia korek daripada dalam pasir tu, kaji tu. Pasal apa? Garam tinggi, kandungan garam tinggi sangat. Tengok dalam mumia lain tak ada pun garam. Pasal apa? Hak ni garam, kandungan garam cukup tinggi. Kaji macam-macam. Dia kata ada suap garam kot, masa nak tanam tu suap garam ke apa, tak munasabah kalau suap garam jadi gitu. Lama-lama tanya orang Arab. Arab kata, dalam Quran dah habaq dah. Dia ni tenggelam dalam laut semasa mengejar Nabi Moses. Baru dia kata, ini jumpa dah jawapan pada soalan dia. Itu daripada situ dah mereka mula mengkaji. Akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Ini daripada pembacaan, pengamatan. Yang ni kita kena buat. Lah ni orang tak apa nak baca buku dah. Dia dah baca ni kan, tapi tak apalah, baca jugalah. Bukan baca Facebook, baca buku yang disebut sebagai online tu, buku dalam talian. Anak saya mengaji undang-undang di UK. Saya pergi bilik dia asrama. Saya apa pasal tak ada buku? Saya dulu masa belajar kan, buku bukan main. Kita ambil gambar, hantar balik kat kampung, anda berada dalam ilmu, buku belakang. Ambil gambar lah, baca ada. Ini saya tengok rak kosong, ada 1-2 buku. Saya kata, pasal tak ada buku? Kita bayar yuran mahal-mahal kan, 3 kali ganda bayar yuran, takkan tak ada buku. Dia kata, ni buku dalam ni semua. Di UK sudah menggunakan sepenuhnya. Dia panggil online material, online books, e-books. Pula tak kira lah buku tu dalam bentuk apa, bentuk e-book elektronik ke, bentuk konvensional, bentuk biasa ke. Tapi kita ni generasi yang lama, kalau tak boleh selak bau kertas tu tak sedap rasanya kan. Tapi soalnya ialah soal baca, bukan bentuk fizikal itu, baca. Kerana itu adalah pencarian ilmu yang sepatutnya tidak ada kesudahan, tidak ada noktah. Noktah ni apabila kita tutup mata lah. Patutnya orang Islam macam itu pembacaan. Yang keduanya itu majlis ta'lim, majlis ilmu. Hadir dalam majlis ilmu, dalam
tazkirah, muzakarah, dalam usrah, dalam seminar, convention, conference, kolokium, simposium, nama macam-macam. Macam-macam nama orang bubuh. Kadang-kadang tahu sebut je. Orang tanya, pergi mana tu? Seminar. Oh, boleh lah. Cuba tanya, seminar tu apa? Ya. Ada banyak tahun lepas lah, saya dijemput. Dia kata, tuan dijemput untuk memberikan input dalam seminar peladang. Seminar peladang kebangsaan. Masa tu dibuat di Johor, di Mersing. So saya pun pergi lah. Jauh banyak Mersing ni, sebab dia duduk dah sebelah timur kan, pantai timur sebenarnya. Turun daripada airport tu, lagi lama duduk dalam kereta daripada naik kapal terbang. Kalau nak sampai Mersing tu, sebab nak kena cross Johor tu daripada pantai barat nak pergi ke pantai timur. Sampai di hotel tu, masuk dalam dewan tu pagi tu, saya tengok mereka duduk meja macam bilik mesyuarat tu. So saya kata, ni betul kan surat ni, seminar? Betul dia kata. Memang betul. Dia kata, pasal apa macam mesyuarat? Dia kata, mesyuarat lah. Saya kata, kalau mesyuarat, pasal dalam surat ni tulis seminar? Oh, dia kata, kami dah banyak tahun dah duduk mesyuarat, jadi tahun ni tukar lah nama seminar pula. Saya kata tak boleh lagu tu, bukan boleh main tukar nama saja. Kalau disebut seminar, maka pengendaliannya itu mesti pengendalian seminar. Dia kata, lagu mana pengendalian seminar? Saya kata mesti ada pembentangan. Lepas pembentangan itu dibincangkan, dibengkelkan. Selepas dibengkelkan, diadakan sidang pleno untuk menggariskan yang mana satu gerak kerja yang harus dilaksanakan, baru namanya seminar. Oh, lagu tu dia kata. Nasib baik Prof bagi tahu dia, kalau tidak tahun depan kami nak tukar pun nama conference pula ke apa. Main tukar nama ya. Dia setiap satu itu cara pengendaliannya itu berbeza. Ya. Itu majlis ta'lim lah tu semua tu. Majlis ta'lim ni artinya majlis yang di dalamnya kita nanti mampu insya-Allah menuai maklumat yang luar biasa, maklumat tambahan yang barangkali tidak pernah kita baca ataupun tidak pernah dituliskan orang. Itu majlis ini. Dan majlis ini termasuklah khutbah. Ini yang tuan-tuan buat tiap-tiap hari Minggu, tiap-tiap hari Jumaat tu. Masya-Allah. Itu adalah merupakan majlis ilmu. Majlis yang sangat diberkati. Majlis yang didoakan oleh malaikat. Majlis ilmu. Oh, khutbah. Ini bayangkan berapa banyak tadi kita sebut upah ganjaran yang Allah Ta'ala berikan kepada tuan-tuan. Saya tengok di ada sekali tu saya pergi ke Universitas Indonesia di Jakarta, tuan, universiti yang terkemuka lah di Indonesia tu. Kebetulan hari Jumaat. Bincang. Dosen, dia panggil dosen, pensyarah dia kata kita istirahat dulu, solat Jumaat. Jadi pergi masjid. Khutbah dia saya ingat dalam 15 minit. Dan digilirkan, dia kata, bapak-bapak profesor itu untuk berkhutbah. Dan setiap khutbah tu saya tengok dia bawa satu isu je. Kebetulan hari itu yang saya pergi, dia bercakap tentang salak. Salak. Kemudian di hujung tu, ini bekalan. Dia kata bekalan untuk dibawa pulang oleh semua jemaah. Bermula hari ini, apabila pulang ke rumah, mulalah berikan salam dan amalkan salam ini biar menjadi budaya orang Islam. Jadi mana dia bawa balik? Minggu depan lain pula.
Pendek je, pendek dah lah khutbah kan. Lah ni sebab Covid ni pendek. Dulu panjang. Sejam buat dah khutbah. Lepas sejam tu mengesot jemaah. Lama sangat, jam habis. Lah ni sebab ada arahan kan. Jumaat. Saya pun tak faham apa dia kata. Tak boleh panjang. Covid ni kalau dia nak jangkit, dia tak tunggu panjang. Senerai sikit je kena lah. Benda kita tak nampak kan. Mau virus tu besar-besar lembu sekok boleh lari. Tak nampak. Ini perbincangan, diskusi. Ini juga boleh memberikan kita banyak. Bincang lah. Sembang-sembang, bincang-bincang. Sembang dengan pelajar-pelajar universiti. Saya tengok yang jalan kita buka pintu kita bagi pelajar daripada luar negara masuk. Saya tanya pelajar-pelajar Malaysia sendiri, apa yang kamu dapat daripada dia orang ni? Dia kata, kamu tak bercakap pun dengan budak-budak daripada luar negara tu. Kamu berkumpul sama kamu sendiri, pelajar luar negara berkumpul sama dia sendiri. Apa artinya dia datang ke tempat kita? Dia kata, kenapa kamu tak ajak seorang balik, ikut kamu balik kampung? Inilah peluang untuk kamu memperkenalkan Islam, memperkenalkan Melayu kepada budak ni. Dulu saya di Amerika dulu, saya rapat dengan budak-budak Amerika ni. Saya rapat dengan pensyarah-pensyarah. Saya pergi ke rumah pensyarah. Saya ingat lagi, itulah masa tu bulan puasa. Dia nak hidang makanan, minuman lah. Saya kata, no, saya tak boleh makan, fasting. Saya berpuasa. Dia kata, apa dia puasa? Orang putih ni, dia pun agama, orang Amerika lah. Tak ramai yang kuat agama. Jadi saya ceritalah, I'm a Muslim, saya orang Islam. Dia kata, bulan ke-9 dalam kalender Islam itu, bulan panas itu, kita tak boleh makan daripada matahari terbit sampai matahari terbenam. Dia tak percaya mula-mula. Dia kata, mesti mati kan? Tak makan. Saya kata, saya tak mati pun. No food, no drink. Tak makan, tak minum. Mana ini peluang untuk kita memperkenalkan agama kita kan? Saya memperkenalkan budaya Melayu. Tempat saya belajar tu tempat cowboy. Masuk dalam kelas je, dia angkat kaki buah atas meja. Dia jenis angkat kaki buah atas meja. Baik lelaki, baik perempuan, serupa je. Pensyarah perempuan, kita ketuk pintu. Dia kata, come in, masuk kan. Kita pun tolak pintu, tengok, kaki. Kaki dengan boot cowboy ada tu, atas meja. Saya kata, sudah kuat ni. Dalam kelas pun macam tu, sebab kelas master 8 orang je pelajar. Dan dia mula-mula pensyarah pun buh kaki dia atas meja. Lepas tu anak murid dia boom. Yang bukan Amerika, saya seorang, budak Korea seorang. Kami 2 orang je orang lain. So saya tak pernah letak kaki atas meja. Satu ketika lepas 3-4 minggu kot, dia perasan. Dia kata dia ni tak pernah letak kaki atas meja. Dia tanya saya, dia kata, nampak ada kaki, kenapa tak buat atas meja? Saya kata, saya tak boleh. Budaya saya mengajar saya bahawa selepas ibu, bapa, guru adalah orang yang kami kena hormati. Jadi saya kata, dalam budaya saya tidak boleh kami menunjuk kaki kepada guru. Tanda hormat. Orang putih ni bila saya kata macam tu, dia punyalah seronok sebab dia tahu saya hormat. Dia bagi tahu budak-budak Amerika lain letak kaki kat bawah. Sejak daripada itu, mereka tak letak kaki atas meja lah. Dia tahu bahawa ada budaya yang sangat menghormati guru dan sangat menghormati orang tua, orang yang lebih tua. Ini kadang-kadang bila bincang-bincang begitu, kita dapat banyak maklumat. Banyak maklumat, banyak idea. Sama juga yang saya kata September 11 kan, 9/11 tu. Ada kawan daripada Amerika, saya bincang dengan dia. Dan dia tak percaya kepada propaganda Amerika. Tak masuk akal dia kata.
Tak masuk akal. Macam mana kapal terbang yang meletup tu, satu dia kata kapal terbang tu meletup, tak memberikan kesan begitu, sebab dari segi architecture yang meruntuhkan bangunan itu adalah letupan yang dipasang dari dalam bangunan tu. Memang hentakan daripada kapal terbang tu dengan minyak penuh, dia meletup, tapi letupan dan pembakaran itu tidak sehebat letupan daripada dalam. Itu satu. Yang kedua, dia kata api tu yang meruntuhkan bangunan tu, dia sebab dia leburkan besi, dalam simen kan ada besi kan, meleburkan besi yang menyebabkan simen itu jadi pasir balik, dia turun ke bawah tu. Itu berapa ribu degree dia boleh hancur macam tu, semua hancur. Tetapi dijumpai 3 pasport Arab tak terbakar. Pasport yang dibuat daripada kertas, masuk akal. Ini saya dapat melalui perbincangan. Orang putih sendiri cerita saya. Dia kata ini hanyalah propaganda Bush ya, untuk mewajarkan serangan ke atas Iraq dan kemudiannya Afghanistan. Afghanistan tu tak ada kaitan pun, tapi sebab nak rebut gas asli daripada bumi Afghanistan itu, yang waktu itu dikuasai oleh Taliban. Orang putih kan muhung kuat, sama dengan mai sini pun muhung. Pagi esok forum esok tengok orang putih muhung. Dia yang membuka Pulau Pinang. Awak sebelum tu Pulau Pinang terketuk kan? Dia menjumpai Pulau Pinang. Sebelum tu hilang mana Pulau Pinang? Dah ada orang duduk dah ada penduduk dah pun. Dia bohong. Dia sewa daripada Kedah. Sewa apa tak bayar. Bayar sekali dua gitu aja, lepas tu tak bayar. Berapa Spanish dollar dia bayar? 8,000 Spanish dollar. Lepas tu tak bayar. Sepatutnya sudah dibatalkan perjanjian tu, ambil balik Pulau Pinang kepada Kedah. Kalau ambil balik, dia tak jadi negeri lah. Bila dia tak jadi negeri, dia tak ada kerajaan negeri, dia ada PBT. Singapura pun sama juga. Yang membuka Singapura adalah Stamford Raffles. Bohong, masa itu dah ada kerajaan dah di Singapura itu. Malah lama sebelum itu sudah ada penempatan, sudah ada kerajaan yang namanya Temasek. Itu sebelum Singapura lagi. Singapura. Dia pemain mohong. Dan pelik kita pun percaya. Percaya sungguh-sungguh pula tu. Bukan percaya sikit-sikit, percaya sungguh-sungguh. Heran. Pemerhatian yang keempat, perhati. Ni Tuhan suruh perhati. Sebab itu dalam research saintifik, dalam saintifik, pemerhatian saintifik, penyelidikan saintifik, salah satu kaedahnya adalah kaedah pemerhatian, observation. Al-Ghasiyah, tidakkah kamu memerhatikan bagaimana kami jadikan unta? Ulama memerhatikan unta. Akhirnya Al-Ghazali menulis sebuah kitab tentang unta. Apa spesialnya unta? Kenapa Al-Quran suruh kita memerhatikan unta? Kenapa tidak benda lain kan? Tidakkah kamu memerhatikan dhab? Orang kita pergi Mekah cari dhab. Minyak dhab, daging dhab balik. Satu kampung pakat main ambil. Ataupun kibas kah? Tahun 2016 saya dijemput oleh kerajaan Saudi untuk melawat universiti-universiti di Saudi. Satu Saudi saya round. Arab Saudi ni dia punya layanan kepada tetamu ni luar biasa. Pukul 1 pagi dia suruh makan nasi di rumah dia. Pukul 1
Kita mata pun dah buka kerat lah. Dah lah siang tu mesyuarat tak habis-habis kan. Dan dia pula dia seronok sungguh kalau orang pergi tempat dia, dia nak tunjuk semua. Pergi ke kampus dia tu, tunjuk dewan, tunjuk perpustakaan. Dia tak tunjuk pun kita tahu dah perpustakaan lagu mana. Sampai ke bilik ayak kalau dia nak tunjuk. Dewan kuliah tak boleh tunjuk, tapi dia bawa satu tunjuk. Komputer tempat kita pun berlambak tunjuk. Kan dia rasa seronok bila orang main tu. Jadi dia rak inilah. Syai nak ni tak kira lah. Syai nak tahu. Ni apa? Teh bubuh daun apa tu yang rasa mint tu. Daun pudina. Allah, syai nak daripada pagi sampai ke naik penin syai nak. Lepas tu tang makan lah. Tu talam. Kami 5 orang yang pergi pensyarah profesor daripada UPM. Talam. Kibah sekok lu tengah tu. Kibah tergolek sekok tu, kata masya-Allah. Macam mana kita nak makan ni? Tak makan dia kecil hati. Gagah juga. Balik kengkang belakang gaut. Hari-hari makan daging. Rupanya baru saya tahu dia suruh kita makan dan dia akan berbangga lagi kalau kita makan tak habis. Sebab dia kata dia ni tuan rumah yang bagus, bagi makan tetamu sampai tak larat habis. Jangan gagah pun habis, dia sedih lagi habis tak cukup. Bila kita makan tak habis yang kita tinggal tu, bila kita balik barulah keluarga dia keluar makan. Di pejabat apabila kita makan tak habis, dia akan ambil hak kita makan tak habis tu kan. Dia akan panggil staf dia, mai makan. Selepas kita keluar daripada bilik mesyuarat tu. Itu rupanya cara kalau istilahnya hospitality orang Arab. Macam orang kita agak lah kan, pergi rumah tengah hari, mai makan. Makan lah banyak dah. Kita pun makan. Kawan saya dia orang Kelang. Dia tak tahu candik orang Kedah tu dekat mana tu. Orang Kedah kan kuat candik kan. Makan berhabis. Makan berhabis. Sekali anak aku balik sekolah nak makan apa tahu dia. Kawan tu dah orang suruh makan berhabis, dia hentam sungguh berhabis. Orang candik dia tak faham lah candik ni. Perli sindir candik. Terus cuba buat pemerhatian. Perhatikan keadaan sekeliling kita. Apa yang berlaku. Saya pergi ke Mekah dulu kali pertama. Masa itu khandak di Madinah tu, khandak itu masih ada. Lah ni tak ada dah, kampus biar. Kan? Tahun yang saya pergi pula tu 2010, kemudiannya 2016 yang saya sebut tadi tu, apabila melawat ke Universiti Ummul Qura di Makkah, mengambil kesempatan untuk buat umrah, kemudian di Universiti Madinah pilih nak tengok, tak ada dah khandak tu. Puak-puak tu dia kata takut nanti orang pergi duk ni jadi syirik di situ, jadi dia tutup. Padahal orang kita ni, orang muda terutamanya, kalau kita tengok kita jadi lebih yakin lagi. Orang putih kata seeing is believing. Apa yang kita nampak tu dia lebih meyakinkan. Dan di Malaysia pun macam tu juga. Habis tempat-tempat sejarah kita tak pelihara. Semalam saya ada mesyuarat dengan orang daripada Universiti Utara. Saya kata Universiti Utara ni oleh sebab tumpuannya ialah kepada pengurusan, management. Saya kata sudah tiba masanya kamu menawarkan history management, pengurusan sejarah. Sebab di Malaysia ni sejarah kita tak uruskan, sehingga kita tidak tahu bahawa kita mempunyai sejarah yang hebat. Tadi saya sebut Aristotle 350 BC, 350 tahun sebelum Nabi Isa, itu tamadun Greek. Sungai Batu tu 500 BC, lebih tua daripada itu. Kita sudah ada tamadun besi.
meleburkan besi, membuat jongkong besi, membuat senjata, membuat pedang, pisau, parang dan sebagainya. Tapi tak ada siapa pun nak manage, nak menguruskan, mengkaji, menulis dan memberitahu dunia bahawa kami orang Melayu ni, tamadun kami lebih lama, 500 BC. Dijumpai apa tu di kawasan ekskavasi tu? Atap genting. Banyak. Bukan satu dua atap genting. Bila ada atap genting maknanya apa? Atap genting orang tak pasang kat bangsai kayu, runtuh, berat. Maknanya kena ada struktur, sekurang-kurangnya struktur batu. Ya. Tapi kita tak. Mana situ kata jumpa kapal lah apalah. Kapal pada Datuk Mokhtar, Profesor Mokhtar yang mengetuai ekspedisi itu minta, kalau tak salah saya 2 juta ke apa. Kerajaan kata tak ada masalah. Sebab kami nak korek, nak keluarkan kapal tu, minta tak 2 juta kan. Kalau dikorekkan tangan dia kena guna mesin. Kerajaan kata tak ada masalah, kita bagi dalam 20,000. 20,000 belikan kuih lah. Ini masalah kita. Ya. Sebab tu saya kata pengurusan, management, history itu tak dibuat. Sultan Kedah minta saya dengan tim UUM tulis tentang sejarah kemasukan Islam ke Kedah. Kerana kita tidak pasti seyakinnya dengan kisah sejarah kemasukan Islam ke Semenanjung ini. Bila sebenarnya? Melaka kata 1400 Parameswara masuk Islam. Terengganu Batu Bersurat 1303. Maknanya Terengganu dulu. Batu Bersurat di Kuala Berang itu 1303. Ya. Ataris salah silah Kedah kata Sultan Durbar Raja masuk Islam itu 1136. Jadi Kedah dulu. So yang mana dulu ni? Syekh Abdullah Yamani itu Islam kan? So yang mana satu dulu? Sebab tu kena kajilah, buat pemerhatian betul-betul, cari rekod memang tak ada lah. Orang kita pula kitab lama sikit, buku lama sikit pun tak halang. Lepas tu rumah tu pun tinggal, bukan takat tikus makan, naik habis. Kita tak tahu kan. Itu yang hilang sejarah kita tu, hilang sebab kita tak manage. Itu belum lagi kitab-kitab lama. Kitab kuning tak ada lah ni. Saya ingat dulu saya baca sekali mengaji, bila orang duk main mengaji di rumah dengan ayah saya tu, kitab kuning nipis ya, kitab sifat 20 kan. Itu kan boleh baca terus gitu, tak faham. Bahasa pula bahasa lama. Kainat dan begian. Begian tu dah tak sebut 20 tahun dah. Apa maksudnya tu? Itu bahasa-bahasa yang makin hilang, ilmu yang semakin hilang, orang tak tahu. Itu ruginya kita. Persenjataan kita, macam mana moyang-moyang kita dulu bertempur, mempertahankan negara, mempertahankan agama, apa senjata dia pakai. Bila sebut senjata aja, sebut kerih aja, syirik lalu lah. Tanya pasal apa syirik pula? Jin. Jin duduk tak, jin duduk dalam kerih. Dia kata bodoh, jin ni masuk duduk dalam kerih. Baik duduk di luar, lapang je. Macam dah tak ada kerja lain. Ingat orang Melayu ni tak ada kerja lain, ada belah jin je. Ini pemerhatian. Rugilah. Cina, kerajaan Cina, bukan Cina puak ni tak. Cina, bukan Cina orang, Cina, negara Cina tu, kerajaan Cina tu. Dia mempunyai sejarah yang begitu hebat. Ialah daripada dinasti daripada Shi Huangdi yang mengasaskan Cina itu, yang membuat apa ni, tembok besar itu,
Dinasti Ming, salah seorang daripada raja dinasti Ming itu menerima Islam. Saya pergi tengok tu, raja Cina ni hari pertama dia tabal naik jadi raja, bermulalah buat kubur dia, sebab dia mesti mati mewah. Sebab tu kubur istana Ming, Maharaja Ming tu 4 tingkat ke bawah dia korek. Dan bila dia mati saja, kena mati bersama dia, gundik hak dia suka, lepas tu tentera dia apa semua tanam dalam tu, punya hebat. Tapi ramai-ramai Raja Ming itu ada seorang yang tak ada kubur hebat macam tu. Pasal apa tak ada kubur hebat tu? Sebab dia Islam. Dia kubur macam kita biasa saja. Dan pada waktu itulah salah satu masjid yang tertua di China tu, genting, atap genting dia warna kuning. Bila kita baca balik dalam China ni, bagus dia ditulis semua. Catatan dia mengatakan bahawa lebihan atap istana, sebab dia Islam kan, jadi dia bagi untuk buat masjid tu, antara masjid yang tertua di China lah. Hebat, persenjataannya hebat, pakaiannya hebat, ya. Lepas tu mari Cultural Revolution masa Mao Zedong, komunis, maka dibuang dan dibakar hangus semua benda yang berkaitan dengan kebudayaan dan sejarah. Sebab tu Cina dia tak tahu sejarah dia. Satu ketika tarian singa dia pun diharamkan. Dan apabila dibuat pertandingan tarian singa sedunia, Malaysia menang. Malaysia lawan Hong Kong, lawan Singapura, kita menang. Cina pun kalah, sebab dia dah tak ada, putus komunis punya pasal. Cultural Revolution, bacalah tentang Cultural Revolution. Tak izinkan siapa-siapa pun ada agama pada waktu itu. Macam dia pada buat dekat ni lah, Uyghur lah ni, siapa yang ada agama ditangkap, diseksa, dibunuh dan sebagainya. Sekarang ni saudara-saudara se-Islam kita di Uyghur itu, di Xinjiang itu, dianiaya begitu, kematian. Menonton pun boleh tak lah. Menonton ni pun kita, yang ni pun saya nampak kita tak berapa kuat untuk membuat filem yang memaparkan keindahan Islam itu. Berapa banyak drama yang tunjuk hero semayang. Sampai lah ni saya tak pernah jumpa satu pun filem yang tunjuk hero pergi bayar zakat. Sebelum lawan tisat dah pergi bayar zakat selalu dia lah. Filem-filem sejarah dalam hal ini saya lebih suka kalau kita melihat, mengambil contoh Turki. Dia tunjuk Ertugrul tu kan, itu filem sejarah Turki itu. Mereka lebih kuat sebenarnya memaparkan filem-filem begini untuk membentuk jati diri orang muda dia. Kita ada filem perang dia, saya dah tengok tu tak habis-habis lagi, 200 berapa siri. Macam mana Turki ni dia terapkan jati diri, bendera Turki itu hendaklah dihormati, dijunjung, dipertahankan. Hero-hero dia tu tak habis-habis bercakap Masya Allah, Insya Allah. Kita dengar pun sono. Kita tiap-tiap tahun bulan 8 saja, Sarjan Hasan, Bukit Kepung, Lieutenant Adnan diulang hak tu. Daripada saya kecil sampai saya nak pencen lah, tiap-tiap tahun Sarjan Hasan. Bukan tak boleh dah, tapi apakah kita tidak mampu untuk membuat filem lain untuk menanam patriotism, sayang kepada negara ini. Banyak kita perang, banyak orang Melayu ni, sejarah kita adalah sejarah perang sebenarnya. Kedah lawan Siam dengan British saja musuh bisik 20 tahun lebih perang. Melaka perang tak habis-habis. Johor perang, Selangor berapa kali perang dengan Belanda. Lepas tu komunis pula. Kita ni sejarah bukan sejarah main-main ni. Sejarah hebat.
Mana ada bangsa dalam dunia ini lawan dengan dua super power serentak? Serentak. Vietnam dia lawan dua super power tapi tak serentak. Mula-mula dia lawan dengan Perancis. Perancis dah kalah balik. Amerika main, dia lawan Amerika sampai tahun 75. Itu dia lawan tapi tak serentak. Kita ni orang sebelah sini lah, termasuklah sebab perai apa semua ni, sebab dulu bawah Kedah kan. Kita lawan dengan Siam dan British serentak selepas 1826 Beni Treaty, persetiaan Beni. Kita lawan serentak. Ada kalau kita menang, ada kalau kita kalah. Tapi siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Budak-budak sekolah tahu? Tak. Pasal apa? Pasal kita tak bubuh dalam silibus sekolah. Ini yang saya berjuang sekarang ni, masukkan dalam silibus itu. Yang sibuk nak masukkan silibus, komunis pun memperjuangkan kemerdekaan juga. Kepala otak hampa lah. Mereka bukan memperjuangkan kemerdekaan, mereka nak menghalau Jepun. Itu jangan salah faham. Menonton kalau ada, tak ada nak pun tonton apa. Prinsip yang kedua, bila kita dah cari bahan tadi kena susun. Yang ini pun kita tengok juga. Khutbah dia mesti ada yang pertama muqaddimah. Tapi susunan ini tidak boleh lari daripada rukun ya. Yang kita salah faham. Muqaddimah kena ada. Muqaddimah kena ada. Lepas itu kena ada isinya, isi perbincangan. Dan akhir sekali barulah ada kesimpulan. Di Selangor sudah nampak dia punya standard struktur khutbah dia. Last sekali kesimpulan dia kata pengajaran daripada khutbah pada hari ini apa benda. Jadi disimpulkan pula. Macam yang sebut Indonesia tadi, dia sebut balik tu buat apa. Itu pengajarannya. Kalau tidak, dengar, sengguk-sengguk dengar, sengguk-sengguk tu semayang, lepas semayang berebut selipar, lupa lah. Tu yang balik bini tanya khutbah pasal apa, tajuk biasa. Artinya tidak ada bekalan yang nak dibawa balik tu. Apa benda yang dia bawa balik? Apa yang kita nak suruh dia bawa balik? Kejujuran kah? Apakah? Kemudian penguasaan isi. Yang ini yang kalau yang pertama dan kedua tadi saya kata itu juga tanggungjawab kepada penulis khutbah. Yang ketiga ini, yang ini tanggungjawab khatib. Khatib naklah menguasai isi. Tapi saya katakan tadi kena jaga ya, yang menguruskan khutbah itu pastikan teks itu sampai lebih awal supaya khatib sempat baca dulu. Kalau hari itulah kali pertama baru dia nak baca, memang kalut. Memang jadi kelang kabut. Sekurang-kurangnya 2-3 kali dia baca dulu. Kalau ada perkataan-perkataan yang dia tak boleh sebut, ubah perkataan tu. Ini kadang-kadang perkataan jadi pelik lah kalau perkataan pinjaman daripada perkataan Inggeris, lepas tu dia eja Jawi pula. Itu celaruh tadi. Itu enggak eja Jawi. Dia kadang tak eja Jawi pun, bukan bahasa orang putih pun, tapi dah kali pertama baca. Sesungguhnya perniagaan itu sangatlah digalakkan oleh Islam untuk menjadi satu mutafanjirin. Apa benda tu Imam? Mutafanjirin pula lah. Nak kata Arab ada ca. Pipi tengok teks selepas pada semayang tu, rupanya mata pencarian. Dia bubuh mutafanjirin. Dah kalau sampai jadi gitu, mana mesejnya nak sampai? Benar tak? Ini berlaku kerana tidak ada penguasaan isi. Maknanya orang yang bercakap itu sendiri tak faham. Kalau orang yang bercakap tak faham, mustahil orang yang dengar boleh faham. Jadi kita nak fahamkan orang, kita sendiri kena faham, bawa orang dia faham. Dan kita nak faham, maka kita kena kuasai isi. Nak kuasai isi maknanya kita kena baca dulu 2-3 kali. Baca 2-3 kali kan.
tahu tang mana kita nak berhenti. Macam kita baca Quran lah kan. Wakaf kat mana? Nak berhenti tahu mana? Salah berhenti ayat tu, makna lari lah. Dia makan roti menggali bawah pokok, lingkup. Dia makan roti okey lah, menggali bawah pokok apa kaitan? Rupanya salah berhenti. Patutnya dia makan roti menggali bawah pokok, baru betul. Tu salah berhenti, salah koma. Pasal apa salah koma? Pasal tak baca dulu. Sebab tu saya kata teks tu kena sampai sini, sampai awal kot noh. Sampai awal. Sampai awal alhamdulillah. Jangan sampai pagi Jumaat. Sampai pagi Jumaat. Boleh tak ada nak baca. Baca dan kuasai. Yang kedua, gaya bahasa. Gaya bahasa. Dalam buku Aristotle tu dia kata bahasa yang terbaik adalah bahasa orang yang mendengar. Apabila kita bercakap, kita berkhutbah, bahasa yang baik adalah bahasa orang yang mendengar. Bukan bahasa kita, sebab bahasa kita terlalu tinggi. Kalau tidak ada pilihan, kita terpaksa menggunakan istilah tinggi tadi, berilah ta'rifnya. Dan Nabi pun pesan, berbicaralah kepada manusia menurut kadar kecerdasan akal masing-masing. Kata ahli tafsir, kadar kecerdasan akal itu termasuklah kemampuan penggarapan bahasa. Jadi janganlah guna bahasa pelik sangat. Jangan guna bahasa tinggi sangat. Mungkin kita biasa, tetapi orang tak faham. Bila orang tak faham, bagi ta'rif. Bagi ta'rif, baru boleh faham. Dan kemudian barulah kita sampaikan. Bila kita sampaikan ini disebut persembahan. Yang pertamanya pertumbungan mata lah. Maknanya kena tengok juga sekali-sekala kat orang. Jangan duk tengok teks saja daripada awal sampai habis. Angkat juga lah kepala, tengok sekali-sekala. Tapi jangan duk tengok orang saja pula. Teks tu entah ke mana pula pergi. Lepas tu cari tak jumpa. Tak mana tu tadi. Ya. Satu. Yang kedua, bahasa badan. Bahasa badan ni banyak benda sebenarnya, termasuklah pakaian yang saya sebut tadi. Ya. Selain daripada kita punya mimik muka. Ya, mimik muka kita. Dan yang lebih mustahak lagi dalam khutbah ni, kawalan suara yang terkawal. Ada intonasi naik turunnya. Bukanlah dia flat gitu saja, orang lena. Sama lah juga kita cakap di mana pun kan. Nanti orang lena nanti. Okey, sebelum ada 10 minit lagi, saya nak tunjuk satu benda. Nak kongsi je lah, yang mungkin boleh menambah semangat kepada kita. Nanti kita baik. Tahu tak mana lah. Sebab tadi saya ada sebut 2-3 kali Andalus, ya, Al-Andalus. Bagi tuan-tuan yang dah pernah pergi ke Andalusia, tentu dah pernah tengok ni ya. Al-Andalus yang ini, yang saya pergi sendirilah tengok. Kita pun tahu kan, di Andalusia itu hari ini disebut Spanyol, Spain.
Bermula dengan kemasukan Musa Nusair dan juga Tariq Ibn Ziyad, itu tahun 711, ya. Dan berakhirnya Andalusia itu pada tahun 1492 apabila Abu Abdullah yang merupakan pemerintah terakhir di Granada itu menyerahkan kunci Granada dan menyeberangi kembali Selat Gibraltar itu, kembali ke Morocco ataupun Maghribi. Dan 1492 itu adalah merupakan balas dendam Kristian di bawah Ferdinand dan Isabella terhadap kejatuhan Konstantinopel 1453 kepada Muhammad Al-Fatih. Jadi kita menang satu di sana, ya, dia orang rampas balik di sini, dia halau. 1492 juga bermulanya Reconquista. Reconquista itu artinya memaksa murtad orang Islam yang cukup tersiksa. Mana yang tak tahan mereka murtad, mana yang tahan melawan, dibunuh mati ataupun berpindah mengikut Abu Abdillah tadi. Tentulah banyak pengajaran kalau kita baca daripada situ, bagaimana satu tamadun yang hebat yang mampu bertahan 800 tahun boleh terlepas. Itu satu. Yang keduanya, kita tengok ya, syiar Islam itu hilang terus daripada bumi yang begitu kuat Islamnya, ya. Kalaulah kita ambil 1400 para meswara masuk Islam itu dengan datangnya syiar Islam ke Malaysia, kalau sampai hari ini itu baru 600 tahun. 800 tahun boleh hilang terus. 600 tahun jangan siapa-siapa yang berani mengatakan bahawa takkan hilang, melainkan kalau kita berusaha mengekalkannya. Ini satu warning lah kepada kita. Yang 800 tahun pun boleh hilang, kita ni baru 600, ya, kalau diambil daripada tarikh itulah, ya. Nah, ini tinggalan yang menunjukkan ketamadunan Islam itu. Saya tunjuk satu ni. Ini di dinding Istana Alhambra. Hari ini disebut Alhambra itu dalam bahasa Spanyol, ya, dalam lidah orang Spanyol. Tapi sebenarnya kalau Arab itu Al-Humaira. Sebab istana ini di Granada itu dibina dari batu-batu merah. Jadi di atas bukit itu dari jauh lagi nampak merahnya itu. Itu sebab disebut Al-Humaira, yang kemerah-merahan. Orang Spanyol dia kata Alhambra lah. Sama juga Cordoba itu disebut Cordova. Hari ini disebut Cordova. Al-Sabil itu disebut Sevilla, ya. Barcelona itu disebut Barcelona. Kita disebut Barcelona, tengok bola, Barcelona. Itu Barcelona. Wadi Al-Akbar, ya, Guadalquivir hari ini. Jadi banyak tinggalan-tinggalan Islam itu, nama-nama itu pun masih dikekalkan tapi disebut mengikut lidah mereka. Ini salah satu istana Alhambra itu. Tengok, sampai sekarang dikagumi. Ini turis melawat, kalau tak salah saya sampai 1 juta lebih 1 tahun. Income dapatnya di Granada itu kerana tinggalan orang Islam ini. Apa ditulis tu? Khat apa tu? La a'la ilallah. Ya. 1493 apabila Ferdinand dan Isabella berjaya mendapatkan istana ini, dibina wing sebelah tu lah, dibina wing sebelah tu. Tapi dindingnya itu licin. Beza 200 tahun lebih. Orang Kristian tidak ada teknologi untuk buat ukiran macam ini cantik. Dia hanya mampu buat licin. Kalau pergi tengok sekarang, saya pergi tengok licin, dan saya tanya kenapa di sini licin. Dia kata ini yang Kristian buat. Yang beritahu saya itu pun Kristian. Dia kata selepas 300 tahun kami tidak dapat teknologi ini.
Dan saya tanya ni macam mana sampai ke ceiling dia buat ni. Scaffolder tak ada masa tu. Crane tak ada, dia buat macam mana ni? Rupanya catatan mereka mengatakan bahawa dia masukkan pasir. Dia masukkan pasir, ya, dia berdiri atas pasir tu, dia buat ukiran dah. Bila dah siap, dia keluarkan pasir tu. Pakai pasir dia tu pun orang Kristian tak boleh fikir. Tu pun kau main nak kata depa baik pada kita guna. Ya. Nampak lu. Ya, ini ruang yang bertentangan dengan kamar tidur Sultan itu. Asalnya disebut khalifah tapi kemudian sultan. Nampak? Berkawang. Tapi sawang tak ada. Tempat kita sawang penuh tu. Kan? Tambah kalau malas nak cuci dah. Tak ada sawang pun saya tengok. Tu nampak. Itu semua khat tu. Itu khat. Jadi boleh nilai ketinggian tamadun orang Islam pada waktu itu. Tahun 14 lebih. Dia Granada ni Alhambra ini bermula dalam 12 lebih begitu. Selepas Cordoba jatuh, dia semakin ke selatan lari. Dan jatuh pun sebab gaduh sama sendiri. Anak saudara bergaduh dengan pak saudara. Nak lawan dengan pak saudara, minta bantuan daripada Yahudi. Ini betul-betul di depan kamar tidur dia. Ini yang lebih menyedihkan. Le Mesquita ataupun masjid Jami', masjid besar Cordoba. Masjid yang tahun 10 lebih, abad ke-11, tahun 10 lebih. Masjid ini merupakan masjid yang terbesar di dunia. Lebih besar daripada Masjidil Haram di Makkah. Sultan Abdul Rahman ketiga pada waktu itu, dia punya koleksi buku dalam Kutub Khanah dia itu lebih daripada 30,000 volume. Koleksi terbesar, mengalahkan mana-mana raja yang ada di Eropah pada waktu itu. Dia sudah ada perpustakaan, sudah ada buku, sudah ada universiti, sudah ada pengajian. Zaman orang putih buta huruf, orang Islam sudah ada library. Ini masjidnya. Di tengah-tengah masjid ini, apabila ditinggalkan oleh orang Islam, dibina katedral. Jadi di tengah masjid ada katedral. Bila kita sampai di situ memang rasa hibah lah tengok macam mana masjid kemudian yang menjadi gereja katedral. Itu lampu tu bentuk asal yang ditinggalkan oleh orang Islam, menggunakan minyak zaitun. Chandelier dia menggunakan minyak zaitun. Itu katedral di tengah-tengah masjid. Ini dari luar. Itu sebab saya kata masjid ni besar. Separuh hari jugalah saya round tengok dalam masjid ni. Ni bumbung masjid, bumbung pula apa ni, arch dia tu. Itu bahagian katedral, dan ini mihrabnya. Mihrab ini dikepung, di pagar supaya tak ada orang yang masuk, sebab mereka sangat mengagumi tinta emas yang digunakan untuk menulis khat pada mihrab. Mihrab ini. Baru-baru ni ada orang diizinkan dan dia laungkan azan daripada mihrab ini. Selepas berapa ratus tahun, tiba-tiba azan bergema kembali daripada masjid Cordoba ini. Dan orang Kristian yang tinggal di sekeliling itu jadi bingung. Mereka ketakutan. Takut kembali Islam ke bumi Andalusia. Kalau dulu di zaman kegemilangan, di luar masjid ini adalah kawasan tempat tinggal orang Yahudi, disebut Jewish quarters. Sebab mereka datang tinggal di kawasan itu, di luar waktu solat mereka masuk ke masjid untuk berkuliah, mengikuti ilmu.
terbukanya orang Islam untuk berkongsi ilmu, rahmatan lil alamin. Ya, jadi Kristian ada di situ, Yahudi ada, ya, untuk menuntut ilmu. Ya. Tak ada masalah. Ya. Ini Masjid Sevilla Al-Sabila, itu menara yang kemudiannya dibuang dom dia tu dan digantikan dengan loceng, dimasukkan loceng kerana dijadikan gereja. Ini di Al-Sabila Sevilla, hari ini disebut Sevilla. Ya. Jadi kalau ada duit pilah tengok, sedih pun ada. Bila kita pergi itu, kita mendoakan yang pertama supaya syiar Islam itu kembali ke tanah Andalus, yang kedua supaya kita tak jadi macam itulah. Kita kan baru 600 tahun kan, mungkin kalau kita ambil daripada tarikh para mesyuara itu 600 tahun. Jadi kita pun takut, kita kena jagalah, kan? Jadi khotib-khotib kena jagalah. Kena tingkatkan keberkesanan khutbah itu supaya anak makmum tu jadi sedar, kan? Dan sama-sama menjaga kita punya akidah ini, satu-satunya yang boleh kita pelihara. Ya. Boleh kan? Sambil-sambil lena sikit-sikit kan? Boleh kan? Maklum sajalah, tiba-tiba kena duduk, itu memanglah saya pun mengantuk. Tapi saya bercakap, saya tak ngantuk lah. Cuba saya duduk di sana, serupa tu lah, kan? Ada nak tanya apa-apa kah? Ataupun saya nak serah balik majlis ni kepada Ustaz Usop? Tak ada lah, malas tanya panjang cerita pula, baik saya tanya. Ya, sila. Ya, boleh, insyaAllah. Ya. Public speaking. Sebenarnya apa dia? Masuk istilah public speaking. Pengucapan awal. Maksudnya daripada segi minatnya. Sebab ada segi dengan public speaking dengan outspoken. Outspoken tu mulai biak. Dia kata outspoken, mulai biak ni. Maknanya dia memang cakap je. Itu outspoken. Dia tak peduli siapa, dia berasa nak sergah, dia sergah. Itu outspoken. Dia berasa nak tegur, dia tegur. Dan biasanya outspoken itu dikaitkan dengan benda negatif lah. Maknanya mengkritik tetapi dengan cara yang salah, tidak ada hikmah. Sebab kita ni mengkritik, ya, adab mengkritik ni kena ada adab. Dan mengkritik adalah merupakan hak, ya. Antara hak bersuara dalam Islam itu termasuklah hak untuk mengkritik, dengan syarat kritik itu dibuat dengan betul. Dia ada satu buku tu, kalau boleh tuan-tuan carilah buku ni, tajuk dia Adab Mengkritik Menurut Ahli Sunnah wal Jamaah. Mengkritik bukan benda tak baik. Ya, kita orang Islam ini, salah satu hak kita adalah hak untuk mengkritik, hak untuk menasihat, ya, hak untuk bermesyuarat. Dia ada tu sampai 6. Tapi syaratnya mengkritik itu hendaklah menurut adabnya. Apa dia? Yang pertama, kita cari kekuatan orang yang nak kita kritik itu. Ya, kita cari kekuatan, kemudian kita sebut kekuatan itu supaya kekuatan itu diteruskan dan ditambah baik. Kemudian kita tengok kepada kelemahan. Kita sebut kelemahan bukan dengan tujuan untuk mengaibkan, tetapi tujuan untuk memperbetulkan kesilapan. Itu baru mengkritik. Kalau kita duk highlight yang negatif saja, itu bukan kritik, itu mengutuk namanya. Itu yang dikaitkan dengan outspoken. Ya. Itu outspoken. Public speaking artinya bercakap di public, bercakap di khalayak. Jadi khutbah ni, khotib sebenarnya menjalankan public speaking lah. Public speaking dalam bahasa Arab, khutbah dalam bahasa Arab, public speaking dalam bahasa Inggeris, pengucapan awam itu dalam bahasa Melayu. Bendanya dari segi operasional benda yang sama. Kalau istilah Greek dulu dia pakai rhetoric.
Orang Indonesia kata retorika, retorik gitu. Boleh? Okey. Ada lagi? Tak ada Ustaz? Teman-teman tanya. So kalau tak ada apa-apa, terima kasih banyak di atas perhatian. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pagi ini dapat dimanfaatkan dalam usaha kita untuk memperkukuhkan, memperkemaskan tanggungjawab tuan-tuan sebagai khotib, iaitu menyampaikan khutbah dengan berkesan. Kerja kita menyampaikan khutbah, dengan usaha kita untuk menyampaikannya dengan berkesan. Orang faham ke tidak, orang berubah ke tidak, itu bukan kerja kita. Berkata seekor burung pipit yang berusaha untuk mengambil air dengan paruhnya, lalu diluahkan tis-tisan air itu ke atas api yang sedang membakar, marak untuk membakar Nabi Allah Ibrahim. Kata pipit itu, sudah pastilah titisan air dari paruhku ini tidak mampu memadamkan api ini. Tetapi apabila aku mati esok, andai ditanya, inilah kemampuan aku. Jadi samalah dengan kita, kan? Dalam keterbatasan sebagai manusia biasa, ini saja yang mampu kita sampaikan. Kita telah cuba sebaik mungkin. Berubah ataupun tidak orang, itu bukan tugas kita, itu bukan KPI kita. Lah ni kan zaman KPI, itu bukan KPI kita. Itu kita pulangkan kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas keterlanjuran. InsyaAllah dipanjangkan umur, kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.